Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik, hari ini kita akan cuba hasilkan kuis Telegram ya menggunakan voice typing. Untuk cara satu, kita perlu tentukan setting pada handphone kerana ada handphone yang berbeza-beza. So ini cara satu untuk setting handphone. Kita pergi pada setting, kemudian kita cari language dan input, ya, language dan input. Kemudian kita lihat bahasa, ya, kita tentukan bahasa, language kita nak guna bahasa apa, dan saya di sini memilih bahasa Melayu. Kemudian kita tentukan yang ada voice, automatic voice, ya, di sini. Okey. Kemudian di sini saya dah tetapkan, ya, dah tentukan bahasa Melayu. Jadi cikgu bolehlah tentukan pada handphone masing-masing. Okey, sebab bila kita bercakap nanti dengan voice typing, tidaklah berlakunya salah ejaan yang keterlaluan, ya. Sebab dia boleh mengenal pasti bahasa Melayu. Baik, sekarang kita perlu wujudkan grup Telegram, ya, yang melibatkan pelajar-pelajar. Baik, pada grup Telegram ni kita tetapkan atau setting pada grup Telegram supaya murid-murid tidak boleh post, ya, tidak boleh post sesuatu ataupun ayat-ayat yang lain lah. Maknanya tidak boleh chat lah dalam grup Telegram kita, sebab kita khususkan kepada untuk menjawab soalan kuis sahaja. So kita bagi disable, ya, semua berkaitan dengan permission tu kita disablekan, dan kita boleh add admin, ya, untuk jadikan rakan kita atau pembantu kita, salah seorang daripada students tu, untuk add ataupun kita bagi link lah kepada pelajar untuk join. Okey. Pada admin pun kita boleh tentukan apa yang boleh, apa yang tidak lah. Okay, di sini kita wujudkan satu grup iaitu Sejarah SPM 2020. Okay, boleh saja private ataupun public. Ya, kalau nak public pun boleh, ya, tak ada masalah. Baik, kita akan mula membina soalan kuis di Telegram. Baik, sesetengah handphone apabila setting yang dibuat cara pertama tadi akan muncul simbol logo Google di sini, dan juga di kawasan merah ni ada simbol mikrofon. Okey, untuk handphone saya Huawei Mate ni tidak ada simbol mikrofon, tetapi saya perlu klik tiga titik ni, ya, tiga titik yang dalam bulatan ni untuk muncul ataupun keluarkan menu untuk voice typing. So handphone tu berbagai cara, ya. So kita kena cari bagaimana setting handphone kita yang sebenarnya. Okey. Baik, untuk membina quiz, yang pertama kita klik pada simbol pin, ya, simbol pin, kemudian muncul poll. So kita pilih poll, dan di sinilah pilihan untuk kita membuat quiz. Okey, sekarang ni kita akan buat quiz. Jadi kita isikan soalan di bahagian poll questions. Kemudian kita add an option, itu adalah pada jawapan, ya, jawapan kita. Kalau kita ada lebih daripada 4 boleh hingga 8, ya. So kita letakkan, biasa kita letak 4. Baik, di bahagian 4 tu kita boleh letakkan tikkan jawapan. Baik, untuk tuliskan jawapan pada poll question menggunakan voice typing, kita hanya klikkan 3 butang tadi yang kita buatkan, ya, kita sebutkan tadi, ya, kita klikkan 3 butang titik tu pada sebab handphone saya 3 titik tu, kemudian akan muncul typing, dan kita klik sekali, kita cakap, dan secara automatik ayat yang kita cakap tu akan terbentuk. Mungkin ada satu dua ejaan, kita boleh betulkan dengan menggunakan keyboard semula, ataupun type semula, ataupun delete atau clear, masih boleh digunakan. Okey, masih boleh dibuat. Okey, begitu juga dengan jawapan, ya, juga boleh gunakan voice typing, ya. Kita boleh klik sekali dan bercakap.
Okey. Baik, selepas kita selesai memberi jawapan keempat-empatnya, kita perlu tandakan betul di salah satu jawapan. Kemudian kita perlu pilih quiz, quiz mode. Kita enablekan dan disablekan yang lain-lain lah, yang anonymous voting, multiple answer. Okey, kita boleh disable. Kemudian di bahagian bawah sekali tu ada add an explanation tu. Kita boleh letakkan perkara-perkara yang kita nak beritahu pelajar jika dia melakukan kesilapan. Okey, kemudian selesailah, kita boleh create, ya. Kalau kita letak jawapan, kita dah boleh create, dan kita create itu maksudnya kita post. Kita post kepada pelajar. Jika pelajar jawab dengan betul, dia ada bunga-bunga akan keluar lah. Okey, begitulah semua soalan boleh dilaksanakan.